Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan perjanjian jual beli ataupun kontrak jual beli ataupun akad jual beli. Jadi kita akan berbicara tentang perkara-perkara yang termasuklah adab-adab etika yang berkaitan dengan jual beli. Sebagaimana yang kita tahu dalam kehidupan kita ni, kita ada jual beli yang mudah, kan, jual beli yang kecil, seperti kita membeli barang-barang runcit, kita membeli permainan anak-anak, toys dan sebagainya, sehinggalah kepada jual beli yang besar, kan, yang melibatkan terma-terma yang rumit, juga harga yang menjangkau sehingga ratusan ribu, jutaan ringgit, seperti sale and purchase agreement, jual beli rumah dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang kita akan bincang pada pagi ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulakan dengan kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana bila berbicara tentang jual beli ni, ada kata-kata Umar Khattab yang sangat bagus untuk kita renungi. Yang mana Umar Khattab berkata, la yabi' fi suqina illa man yafqahu wa illa akala riba. Umar Khattab kata apa? Dia kata la yabi', kan, fi suqina, tak boleh berjual beli di pasar kami ni, illa man yafqah, kecuali orang yang faham ilmu agama. Jadi itu menunjukkan pentingnya bila kita pergi ke shopping outlet, kan, kita nak pergi bertransaksi jual beli dan seumpamanya. Kalau di sisi Umar Khattab, dia mengatakan bahawa mesti ada ilmu agama. Kenapa Umar Khattab begitu bimbang dengan orang yang pergi ke pasar, shopping outlet, jual beli, terlibat dengan pelbagai dealings, transaction ini tanpa ada ilmu agama? Kerana Umar Khattab kata, kerana jikalau tidak, dia akan terlibat makan riba. Jadi itu antara perkara yang menunjukkan kepada kita bahawa kita tak boleh simply kita rasa kita ambil mudah, tak boleh, kan. Kita perlu lengkapkan diri kita dengan ilmu supaya jual beli kita itu dan transaksi kita itu adalah transaksi yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yang mana beliau mengatakan sanad hadis ni sahih dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dia kata apa? Dia kata apa ni, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna tujjara hum al-fujjar. Dan Nabi kata sesungguhnya para peniaga itu adalah kaum fujjar. Fujjar ni kaum yang fajir. Fajir maksud dia yang suka buat maksiat. Kalau kita tengok realiti dalam kehidupan kita hari ini, memang kita tengok ada orang kena tipu, kan. Tambah sekarang ni ada di kalangan kita yang beli barang melalui media sosial, tiba-tiba barang tak sampai, kan, scammers. Jadi itu antara perkara yang telah pun diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum agama ni sebenarnya untuk menyelamatkan kita, kan, bukan untuk mengongkong, menyusahkan kita, tak ada, bukan macam tu. Bukan sahaja untuk menyelamatkan kita di hari akhirat supaya kita dapat syurga, dapat redha Allah, tapi juga untuk dunia kita sebenarnya, kan, untuk
supaya bila ada regulations itu, kan ada aturan-aturannya, maka kita akan selamat. Bukan sahaja satu pihak, pembeli ataupun penjual, tapi kedua-dua belah pihak. Jadi Nabi memperingatkan bahawa orang berniaga ni dia fujar, maknanya orang yang suka buat maksiat. Jadi bila Nabi cakap macam tu, apa maksud orang berniaga ni fujar dan suka buat maksiat? Maka sahabat heranlah. Sahabat pun tanya dekat Nabi, qila ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bay'. Jadi sahabat pun tanya dekat Nabi, bukankah Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli? Kan? Kenapa nak panggil dia fujar, orang yang suka buat maksiat, sedangkan jual beli itu memang dihalalkan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang menjadi kehairanan sahabat Nabi. Maka Nabi pun jawab. Apa jawab Nabi? Nabi kata, bala walakinnahum yuhaddithuna fayakzibuna wa yahlifuna wa ya'tamun. Nabi kata betul kan? Ya betul. Tapi para peniaga ni bila dia jual barang dia tontonkan, dia jaja, dia pamerkan barang dia, dia buat marketing apa semua ni, maka mereka akan bercerita tentang barang dia tu tadi, komoditi, barang-barang items yang dia jual tu, dalam masa dia buat marketing, dia pasarkan, dia tunjuk apa semua kepada kita tu, dia bercerita kepada kita, dia kempen apa semua tu, dia bohong. Dia bohong. Jadi itu yang diingatkan oleh Nabi. Mereka ni bila berniaga, mereka suka bohong. Lepas tu kalau sumpah pun sanggup untuk bersumpah dengan sumpah yang palsu. Dan selain daripada tu melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa, perbuatan keji. Dan kita tahulah sebagaimana realiti dalam kehidupan kita sekarang ni, kalau orang berniaga tu, contohnya yang menggunakan platform seperti media sosial. Saya ingat ada grup jual barang-barang kereta kan, kenderaan yang mana orang yang nak menipu ni, dia punya profile picture pun ada dia letak gambar, entah gambar siapa dia ambil, pakai uniform polis lagi kan, pakai uniform polis, kat belakang dia tu ada kereta polis, tapi dia jual barang-barang macam spare part kereta dan sebagainya. Dan saya baca dalam grup-grup media sosial itu, ramailah ada 2-3 orang yang kena kan, yang tertipu, dah bayar dah 200-300 deposit dan sebagainya, tapi kemudian hamba Allah tu menghilangkan diri. Jadi masa bercakap dengan kita tu bangsa lain. Tapi bila kita nak bank in, nak transfer duit kita, account dia tu, bank account tu, tengok bangsa lain pula. Itu sebagai contoh kan. Sebab tu kita kena hati-hati, sebab perkara yang seperti ini telah pun diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka dengan sebab itu kita perlu tahulah kan hukum hakam yang berkaitan dengan jual beli ni, akad jual beli ataupun kontrak jual beli, sama ada yang berkaitan dengan kita sebagai penjual, kita yang jual barang, ataupun kita sebagai pembeli, ataupun yang berkenaan dengan barang jualan itu dan seumpamanya. Baik, yang pertamanya ialah syarat yang mesti ada, yang perlu kita patuhi ialah perlu ada reda meredai di antara satu sama lain. Kan? Kena suka rela lah, tak boleh siapa paksa pun. Penjual pun reda, pembeli pun reda. Jadi ini adalah berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat 29. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kamu saling makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang timbul daripada kerelaan di antara kamu. Jadi perlu ada saling reda, meredai di antara satu sama lain. Tapi tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu juga bahawa
ada pelbagai isu yang kita boleh bincang dengan lebih mendalam. Apa maksud dalam ayat ini taradim minkum, kan? An taradim minkum, redha, kena ada redha, kena ada kerelaan, tak boleh ada paksaan. Macam mana pula kadang-kadang saya ingat sekarang pun masih ada lagi, kan, tapi dulu pun sangat hebat masalah ni, iaitu masalah apa ni, jualan MLM, kan, barang-barang alat-alat kesihatan, ubat, makanan dan sebagainya, kan, penapis air, macam-macam lah yang mana yang jual tu sepupu kita, adik-beradik kita, kan, dia macam paksa kita pula beli, kan. Barang tu dah lah bukannya murah, kan, boleh tahan juga harganya 2,000 lebih, kan, 1,000 lebih, 3,000 lebih. Kemudian dia paksa kita. Macam mana tu? Itu yang antara benda yang kita akan bincang pada pagi ni. Apakah keterpaksaan yang macam tu, kita didesak bertalu-talu, kan, oleh adik ipar kita, oleh abang kita, adik-beradik kita, oleh jiran kita, kawan baik, suruh beli barang dia desak, dia paksa, dia telefon. Kadang-kadang tu kawan kita yang dah lama tak jumpa, kan, ini biasa berlaku, dah 20 tahun tak jumpa, kawan sekolah, kan, tiba-tiba minta nombor telefon kita daripada kawan kita yang lain. Tak pernah jumpa, selepas keluar daripada sekolah dah 20 tahun lebih, tiba-tiba kontak kita. Kita ni punyalah seronok, kan, kawan sekolah nak jumpa kita, seronoklah. Kita pun belilah barang makanan, nak jamu dia makan, goreng pisangnya, apa cendol, apa semua ni, siap dia datang. Rupa-rupanya bukan sebab dia teringat kita ni kawan dia zaman sekolah apa semua, tapi dia bawa barang yang dia nak jual, kan. Harga bukan sikit, kan, bukan puluh-puluh ringgit, kan, harga sampai 2,000, 3,000, dan dia desak untuk kita beli. Ini antara contoh perkara yang dibincangkan oleh para ulama, sama ada jual beli yang macam tu sah ataupun tidak. Nanti kita akan masuk ke bahagian tersebut. Baik, yang keduanya ialah penjual dan pembeli competent, kan, competent. Mereka ni orang yang mempunyai keahlian, dalam bahasa Arab ni disebut ahliyah. Orang yang ada capacity, kan, yang berkeahlian, boleh, mampu untuk melakukan jual beli, yang mana kemampuan mereka itu diiktiraf oleh undang-undang, kan, diiktiraf oleh hukum syarak. Apa maksud kompeten di sini? Orang yang ada ahliyah, berkeahlian, iaitu orang yang mukallaf, kan. Siapa dia mukallaf? Kan, mukallaf ni akil baligh, itu mukallaf. Mukallaf orang yang ditaklifkan dengan bebanan tanggungjawab. Jadi dia dah baligh dan dia satu orang yang kita kata mempunyai akal yang waras, kan. Dan juga Rashid. Rashid ni maknanya dia ada kemampuan untuk berurus niaga, kan. Bukan jenis orang yang, ada kan setengah orang kan dia lembab ke apa istilah dia, iaitu orang yang ada macam kebodohan sedikit, safih dalam hukum syarak disebut sebagai safih, yang mana mudah dia kena tipu oleh orang lain. Jadi orang yang macam tu dia disebut sebagai tidak ada kemampuan untuk menguruskan soal-soal keuangan. Jadi tapi itu juga dibincangkan oleh para ulama tentang apa hukum jual beli oleh anak-anak kecil, kan, oleh anak-anak kecil. Ini menjadi satu perbahasan di kalangan para ulama. Sebenarnya kalau strictly speaking, kan, mengikut mazhab Imam Syafi'i secara ketatnya, kalau jual beli anak-anak di sekolah tu sebenarnya tidak sah. Cuma kita bertaklid kepada mazhab lain seperti mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi. Sebab anak kita ni kalau dia pergi sekolah, kan, budak darjah 1, darjah 2, kan, dia nak beli barang-barang makanan waktu rehat. Kalau jual beli itu tidak sah mengikut pendapat sebahagian ulama mazhab, maka itu akan menyebabkan kehidupan kita susah lah, kan. Sebab kita sebagai ibu, kita sebagai bapa, kita tak boleh setiap masa nak bekalkan
makanan kepada anak kita. Dengan sebab tu apa yang kita sebut sebagai perbezaan pendapat ulama itu satu rahmat sebenarnya kepada kita. Jadi jual beli anak-anak di sekolah, walaupun mereka ni masih sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, sebahagian ulama walaupun ada perbezaan pendapat, mereka mengatakan sah. Baik, orang gila kan, orang yang dipaksa semua ni, itu adalah tidak sah jual beli tersebut. Jadi ini merupakan satu bukti yang menunjukkan bahawa agama kita ini sangat mementingkan hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi itu, sama ada penjual ataupun pembeli, supaya tidak ada kezaliman, tidak ada penganiayaan kepada mana-mana pihak. Sebab orang-orang yang macam ni orang yang tidak cekap dalam melakukan transaksi, golongan safih disebut dalam Quran kan, golongan safih ataupun orang yang kita kata bodoh lah kan, dia dia mudah diperbodohkan oleh orang, ataupun orang gila, orang yang dipaksa, yang tak mampu nak beza transaction tadi baik ke tak baik, maka itu akan menyebabkan dia mudah dianiaya dan dizalimi. Dengan sebab itu syarat yang ditetapkan oleh hukum syarak, kedua-dua pihak mesti ada ahliyah ataupun competent. Baik, kemudian selain daripada itu, seterusnya ialah berkenaan dengan barang yang terlibat dengan jual beli ini. Kan? Barang yang terlibat dengan jual beli ini adalah barang yang suci dan bermanfaat. Kan? Tak boleh barang najis ataupun barang yang haram. Sebab secara umumnya barang yang haram tak boleh dijual beli. Cuma timbullah persoalan macam mana orang yang terlibat dengan, contohnya dia terlibat dalam industri baja sebagai contoh kan, baja. Kan baja ni dia ada macam-macam kan, baja menggunakan chemical kan, kimia, bahan kimia, ada baja organik, baja najis binatang seperti kambing dan sebagainya. Maka macam mana pula setengah-setengah di kalangan kita dia kumpulkan najis kambing, najis binatang semua ni dan dijual kepada pihak yang memerlukan, yang nak proses najis itu untuk dijadikan sebagai baja. Maka itu telah dibahaskan oleh para fuqaha, walaupun asalnya memang tak boleh kita jual beli najis, sebab nama pun najis kan, kita tahu benda yang tidak elok kan, benda yang tidak elok, benda yang tidak sesuai untuk kita jual beli. Tetapi apabila melibatkan najis yang digunakan untuk industri baja, maka itu dipanggil sebagai jual beli manfaat kan. Oleh kerana perkara tu dia ada manfaat. Jadi manusia mengakui bahawa walaupun dia najis tapi dia ada manfaat. Maka jual beli itu adalah bukan dilihat kepada najis itu, tetapi adalah dilihat kepada manfaat yang ada kepada najis binatang tersebut. Dan ia juga melibatkan upah kan, upah bagi orang yang mencari dan mengumpulkan najis-najis binatang itu untuk dimanfaatkan supaya dapat dijadikan baja kepada tanaman dan seumpamanya. Jadi itu secara ringkaslah berkenaan dengan mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan macam mana barang tu najis kan tapi boleh jual beli. Itu contoh yang saya boleh sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selain daripada itu, barang jual beli itu adalah hak milik penuh si penjual kan. Si penjual tak boleh jual benda yang bukan milik dia. Jadi seseorang yang jual perkara yang barang yang bukan milik dia ataupun tak dapat izin daripada pemilik barang, maka itu adalah tidak sah. Sebab Nabi sebut la tabi' ma laisa indak. Kan, jangan kamu jual barang yang bukan milik kamu. Kalau realiti kita hari ini, ada macam-macam lah benda yang berlaku kan. Saya ingat satu kawasan berhampiran dengan IPTA. Saya tak mau sebutlah nama IPTA tersebut. Yang mana biasalah bila para pensyarah, tenaga pengajar di IPTA tersebut, bila bekerja di IPTA itu sudah tentu ingin mencari dan membina rumah yang
kalau boleh paling hampir dengan tempat mereka bekerja. Jadi apa yang berlaku ialah ramai di kalangan pensyarah ini yang ditipu oleh broker tanah, kan, oleh broker tanah yang jual tanah yang bermasalah, kan, macam-macam masalah. Contohnya uh, tanah yang dia jual tersebut adalah tanah yang bukan tanah yang ditunjuk. Maksudnya ialah dalam geran tanah tu di lokasi yang lain, tapi yang ditunjuk kepada pensyarah itu adalah di lokasi yang berbeza. Itu contoh penipuan-penipuan golongan penjual, broker apa semua ini, kan. Jadi yang ditipu tu bukan orang yang tidak berpendidikan, orang yang highly educated, kan, lecturers, pensyarah universiti, profesor dan sebagainya, tetapi tidak apa yang kita sebut sebagai tidak ada ilmu yang lengkap berkenaan dengan jual beli tanah ini, ataupun mungkin dia terlepas pandang dengan kesibukan dan sebagainya. Biasalah kita manusia ni tersilap, kan. Jadi ramailah sampai keluar dalam TV dan sebagainya bagaimana profesor pensyarah ini telah dipedaya oleh broker tanah. Dia tunjuk tanah yang cantik, yang elok, tapi yang dalam geran yang sebenarnya tanah di tempat lain. Jadi itu contohlah benda yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Kita tunjuk benda lain, kita jual benda lain. Jadi itu tidak sah. Sebab ini menyebabkan kezaliman, kan, penganiayaan. Jadi orang yang berniaga ni macam yang kita baca hadis Nabi tadilah, mereka ni fujar, kan, fujar. Bukan semua, kan, bukan semua, tapi kita kena hati-hatilah tentang scammers ni, penipu, kan, orang yang ambil kesempatan di atas kejahilan ataupun kecuaian kita. Baik. Jadi Nabi larang kita jual barang yang bukan milik kita. Saya juga perlu ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa soal ownership ni sangat penting, kan. Kadang-kadang barang tu memang dimiliki oleh si penjual, kan, ataupun broker tadi dia jual tu, dia ada kebenaran daripada pemilik tanah tersebut. Tapi ada masalah lain, kan. Contohnya lot lidi, kan. Kita beli tanah, ada di antara kita ni nak beli tanah yang sempurna dengan individual title-nya, geran individu semua tu mahal, kan, tak ada duit. Yang dia mampunya nak cari yang murah-murah. Jadi yang murah ni biasanya tanah yang kita panggil sebagai lot lidi, kan, iaitu tanah yang kita kata dibahagi-bahagikan tanpa ada geran individu, tanpa ada individual title. Maka apa yang berlakunya ialah bila jual beli itu berlaku, tak ada geran lah, dia hanya bagi satu geran yang asal, kan. Geran yang ada lot lidi yang banyak-banyak. Jadi ini antara masalah yang banyak berlaku lah, yang pernah saya kendalikan, yang mana apabila berlaku penipuan, jadi susahlah kita nak enforce, kan, SNP tu, Sale and Purchase Agreement. Jadi ini antara perkara yang tuan-tuan dan perempuan perlu berhati-hati, kan. Kalau tak ada pilihan sangat, dia ada cara dia untuk kita beli tanah-tanah yang macam ni. Antaranya kita kena bila kita jual beli tanah seperti ini, kita kena terus bina rumah dan kita tinggal di sana, ataupun kita kena ada bukti tindakan dan usaha yang kita lakukan yang menunjukkan bahawa kita yang mempunyai tanah itu. Tapi dia quite complicated benda-benda macam tu. Sebab tu kita adalah satu benda yang advisable, yang bagusnya, yang lebih baik ialah kita beli tanah yang ada individual title. Baik. Kemudiannya barang yang dijual beli itu adalah barang yang boleh diserahkan kepada kita sebagai pembeli. Kalau barang yang dijual tu, barang tu memang ada tapi tak boleh diserahkan, maka jual beli itu tidak sah, kan. Satu contoh yang klasik kalau kita belajar dalam fiqh muamalat ialah jual beli burung yang di udara lah. Itu paling mudah
kan, benda yang tak boleh kita serahkan kepada pembeli, maka jual beli yang macam tu adalah tidak sah. Baik, maka ini diharamkan dalam agama. Kenapa? Sebab dia mengandungi unsur spekulasi, gharar, kan, benda yang uncertain. Jadi benda yang uncertain ataupun gharar ini, dia akan menyebabkan barang itu tak dapat diserahkan kepada pembeli. Jadi itu yang kita kena hati-hati. Baik, kemudiannya jual beli dan jumlah bayaran itu perlulah ditentukan secara jelas, kan, oleh kedua-dua pihak, supaya kita dapat mengelak daripada uncertainty tadilah, apa yang disebut sebagai gharar. Jadi ini perkara yang kita perlu perhatikan. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian lihat, memang dalam transaksi kita hari ini ada pelbagai kontrak yang ada nama-nama khusus. Jadi itu antara perkara yang dibuat dalam perjanjian itu untuk memelihara hak-hak semua pihak. Contohnya macam mana kita beli rumah, kan, yang belum dibina. Itu sebagai contoh. Sedangkan kita dah baca tadi, antara syarat barang tu mesti ada, kan, barang tu mesti ada, tak boleh jual beli barang yang tak ada. Barang tu mesti dimiliki oleh penjual. Sedangkan kalau kita beli rumah sekarang ni, banyak rumah yang belum dibina pun tapi kita dah beli. Itu antara perkara-perkara yang diisu dalam apa yang kita panggil sebagai fiqh muamalat. Jadi bila kita sign, kita tanda tangan kontrak itu, dia adalah nama-nama. Itu pun kalau tuan-tuan dan perempuan rajin baca apa yang tuan-tuan dan perempuan tanda tangan. Sebab pengalaman saya ramai je yang dia tanya, Ustaz, dia kata ni standard ke? Agreement ni standard ke? Saya kata standard lah. Dia terus sign, dia kata sebab nak baca pun dia kata bukan faham. Banyak dan sebagainya. Setengah-setengah tu sebab mungkin tak mahir dengan bahasa Inggeris dan terma-terma yang digunakan. Jadi dia terus meletakkan kepercayaan. Tapi biasanya kita akan bagi explanation, kita akan jelaskan, kita akan brief klien dengan melihat kepada schedule dekat belakang agreement tu, itu mudah untuk kita faham. Penjual tu siapa, pembeli tu siapa, kan, rumah tu alamat dia macam mana, keluasan dia, build up dia apa semua. Jadi itu contoh perkara yang penting. Sebab tu kalau tuan-tuan dan perempuan beli rumah sebagai contoh, dan tuan-tuan dan perempuan kesibukan ataupun tak ada masa dan sebagainya untuk baca keseluruhan pages, muka surat yang ada dalam agreement itu, sekurang-kurangnya tuan-tuan dan perempuan lihat bahagian belakang tu ada schedule, jadual. Baca yang itu adalah kita boleh sebut sebagai summary kepada semua kandungan dalam agreement tersebut. Dia punya tempoh berapa lama, kan, deposit berapa banyak dan sebagainya. Jadi nanti kita tahulah jual beli rumah kita tu apa dia, berasaskan kepada kontrak ataupun akad apa. Ada musyarakah mutanaqisah, kan, istilah-istilah seperti tawarruk dan sebagainya, kan. Musyarakah mutanaqisah ni diminishing partnership. Jadi bila kita beli mula-mula tu, sebagai contoh, bank punya bahagian hak milik bank 90%, kita 10%. Jadi gradually kita bayar setiap bulan tu 2,000, 3,000 sebulan kita bayar tu, maka semakin lama hak bank tu semakin sikit, daripada 90% turun kepada 80%, 70%, yang kita pula daripada 10% jadi 20%, 30%. Akhirnya bila dah habis tempoh 20 tahun, 30 tahun kita bayar rumah kita itu, rumah tu akan jadi hak milik kita sepenuhnya. Itu contohlah antara akad yang dipanggil sebagai musyarakah mutanaqisah ataupun diminishing partnership. Jadi sebab tu penting kalau tuan-tuan dan perempuan bila beli sesuatu, terutamanya benda barang yang jumlah dia sangat besar, seperti rumah kediaman, kan, dan sebagainya, kalau boleh baca dan faham apa intipati kepada agreement tersebut. Baik, selain daripada itu, syarat yang ditetapkan dalam agama ialah tidak boleh menyembunyikan keaiban ataupun kecacatan
barang yang terlibat dalam jual beli itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Tengok, Nabi mulakan dengan perkataan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Lepas itu Nabi kata, la yahillu li muslim ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyana lahu. Nabi kata tidak halal bagi seorang muslim menjual barang perniagaan, barang dagangan. Kan benda yang kita jual beli itu yang ada kecacatan kepada saudaranya sesama muslim, tak boleh. Nabi larang. Melainkan dia mesti menjelaskan tentang kecacatan itu kepada si pembeli. Hadis ini ada disebut dalam Sunan Ibn Majah, juga dalam Musnad Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Jadi itu antara apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok contohnya dalam bab aib barang ni dia ada contohnya ada barang yang dia ada kecacatan, dia ada defect. Kan defect itu memang dah ada barang tersebut. Maka penjual perlu tidak boleh menutup aib tersebut, menyembunyikan kecacatan barang itu sehingga menyebabkan pembeli itu rasa dia dizalimi ataupun dia teranai sebab dia beli barang yang cacat, yang dia tak tahu pun. Mana kalau dia tahu kecacatan itu, dia tak akan beli. Maka dengan sebab itu kita perlu jelaskan kecacatan itu. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahawa kalau kita bagi tahu kecacatan barang tu, siapa nak beli? Jadi ini antara alasan biasa yang kita dengar lah. Kalau saya jual barang ni, kan, contohnya kita jual kereta kita dah pakai, after 7, 8, 9 years, dah habis semua loan kereta tu, kemudian kita nak jual kereta tu ada problem, pernah accident ke apa ke, kita kata kalau kita tak bagi tahu, kalau kita bagi tahu kecacatan ataupun kerosakan yang ada pada kereta tu, nanti siapa nak beli kereta tu? Tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu bahawa kita hidup atas dunia ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tanya, kenapa kita hidup atas dunia? Jadi kalau kita hidup atas dunia ni, kita mencari cinta Allah, kan, kita mencari redha Allah. Kita jual barang tu tak laku sekalipun, tapi dia tak laku sebab apa? Sebab kita jujur dalam perniagaan kita redha, kan, kita redha. Sangat besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ni jujur, kan. Kita sanggup untuk menanggung risiko, kan, kita sanggup menanggung kerugian. Yang penting kita tidak memperolehi keuntungan dengan cara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dengan cara memperdayakan si pembeli. Maka kita pilihlah apa keutamaan dalam hidup kita ini. Itu satu contoh, kan, defect ataupun kecacatan yang memang dah ada pada barang itu sebelum kita jual kepada pembeli. Satu lagi perkara yang biasa berlaku dalam jual beli ni ialah bila kita jual beli rumah, kan, jual beli rumah. Contohnya kita beli rumah yang baru dibina oleh developer, kan. Kita beli rumah yang baru dibina oleh developer. Saya pasti bagi tuan-tuan dan perempuan yang ada pengalaman membeli rumah dari developer, kalau kita baca dalam agreement perjanjian tu, SNP, Sale and Purchase Agreement itu, dia ada perkataan DLP, Defect Liability Period, kan, Defect Liability Period, satu tempoh yang mana kalau ada defect, kalau ada kecacatan, kerosakan pada rumah yang kita beli itu, maka liability itu, tanggungan itu ke atas penjual. Penjual dalam isu ini adalah developer. Jadi developer dalam tempoh tersebut akan menanggung kos, dan dia akan baiki rumah tersebut. Biasanya kalau kita lihat dalam agreement tu, kita akan lihat defect liability period tu, contohnya 24 bulan, kan, 24 months.
Jadi kita ada 24 bulan tu, 24 bulan, 24 months, 2 tahun. Kalau ada sebarang kecacatan, kerosakan ataupun bahagian-bahagian dalam rumah kita itu tidak berfungsi sebagaimana yang sepatutnya, maka kita boleh melaporkan kerosakan ataupun kecacatan itu kepada developer, dan developer bertanggungan. Dia yang menanggung kos dan juga dia yang perlu memperbaiki kerosakan tersebut ataupun kecacatan itu. Jadi apa yang penting dalam tempoh defect liability period ini, tuan-tuan dan perempuan perlu cek, kan. Itu sebab itu hak tuan-tuan dan perempuan sebagai buyer, kan, sebagai pembeli kepada rumah tersebut. Jadi macam mana kita, bila kita tahu itu adalah hak kita, supaya kita tidak ditipu ataupun supaya kita tidak terasa dianiaya, dizalimi bila kita membeli aset, contohnya seperti rumah, ialah benda yang harga ratusan ribu, 500,000, kan, 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Tiba-tiba banyak kerosakan yang berlaku. Jadi ini antara perkara yang kita kena tahu hak kita sebagai pembeli. Contohnya ialah bila kita dapat kunci tu, kita cek rumah kita tu, kita perlu cek sama ada rumah kita itu dia punya spek dia apa semua, keluasan, build up dia semua tu menepati sebagaimana yang dijanjikan kepada kita oleh developer, kan. Lepas tu kita perlu lihat fungsi-fungsi bahagian-bahagian dalam rumah kita tu, bumbungnya macam mana, kan, ada bocor ataupun tidak, tingkap, kan, rapat ke tidak, dapat ditutup dengan baik, kalau hujan ada tempias boleh masuk ataupun tidak dalam rumah. Ini antara benda yang kita perlu cek. Kemudian workmanship, kan, dinding tu dia plaster macam mana, itu ada hak kita, kan, daripada perkara yang kecil, minor, hingga perkara yang serius, yang besar, kan. Kadang-kadang ada crack, ya, crack pada dinding, kita nak kena beza. Itu adalah hair crack yang hanya berlaku pada plaster, semen tu saja, ataupun dia adalah structural, kan. Structural benda yang sangat bahaya. Kalau dia crack tersebut dia horizontal ni dia boleh berkemungkinan dia adalah satu petanda bahawa berlaku structural punya problem. Jadi dia contohnya tanah tu mendap, dia turun ke bawah, dan ini boleh menyebabkan dinding ataupun rumah kita tu runtuh. Jadi sebab tu bila tuan-tuan dan perempuan beli rumah, maka sewaktu defect liability period tu dapat kunci tu, please you have to check, kan, kena check semua benda-benda macam tu, kan, dinding ada crack ke tidak, sebab kita nak kena tahu. Kalau crack yang biasa minor hair crack itu tak apalah, dia hanya pada bahagian semen dinding tu saja, kan. Bila dia semen tu kering, maka dia ada crack. Yang tu tak apa, kan. Yang kita bimbang takut structural crack, nanti runtuh dinding tu, ini membahayakan, kan, penghuni dalam rumah tersebut. Jadi penting tuan-tuan dan perempuan cek benda-benda yang macam tu. Jadi kena ada borang, kan, kena ada marker pen, stickers, buku nota, kamera untuk ambil gambar dan sebagainya. Kena ada tangga untuk kita cek tempat-tempat yang tinggi. Itu semua kita kena cek, kan. Itu hak kita sebagai pembeli. Jadi apa yang penting, tuan-tuan perlu mengetahui hak tuan-tuan dan perempuan sekalian. Contohnya sinki, pipe airnya, kan, mangkuk tandas, so kita semua cek. Aircon, kan, apa sajalah yang ada pada rumah tersebut yang termasuk dalam jualan, apa yang dia jual kepada kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, itu antara secara ringkas berkenaan dengan jual beli rumah lah, perkara yang biasa berlaku. Dan kemudian apa yang saya sebut tadi ialah dalam jual beli ni mesti ada saling reda meredai di antara satu sama lain. Dan kita ingat bahawa memang ada di kalangan kita ni kadang-kadang
kita beli barang tu sebab malu dekat kawan kita. Kawan kita, dia orang Kelantan sebagai contoh, dia jual kain batik lah apa semua, cikgu sekolah kan. Dalam bilik guru tu dia buka semua kain-kain yang ada, maka pakat beli. Itu benda biasalah di sekolah ataupun di pejabat-pejabat kerajaan. Nanti hamba Allah tu dia balik kampung dia, lepas tu dia datang balik ke pejabat, dia bawa keropok, dia jual dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita ni bila dengan kawan-kawan ni kita malu alah kan, malu alah. Kita bukan nak beli sangat, tapi sebab dia kawan kita, kita rasa terpaksa kan. Jadi apakah terpaksa macam tu termasuk dalam kategori keterpaksaan yang menyebabkan jual beli itu haram ataupun tidak sah. Jadi ini antara benda-benda yang juga dibincangkan oleh para ulama. Jadi jual beli yang terpaksa, kan kita kata terpaksa. Sedangkan kita tahu bahawa jual beli itu perlu ada taradhi minkum, kan perlu ada redha meredai di antara satu sama lain, antara minkum. Jadi ini antara perkara yang kita perlu fahamlah, kan. Contohnya apa dia? Contohnya barang tu dijual, jual beli, kan. Barang tu dijual kepada kita, kan, dengan harga yang murah. Sebab apa penjual jual dengan harga murah? Contohnya dia jual dengan harga modal, kan. Barang tu harga RM20. Di pasaran kalau di kedai biasa harganya 30, kan. Tapi penjual tu dia jual dekat kita harga modal dia. Dia tak ambil untung pun. Pasal apa? Sebab dia segan dengan kita sebagai contoh, kan. Jadi apakah itu sah? Kan. Sedangkan kita kata tadi antara tu minkum, maka orang yang macam ni dia walaupun dia masuk dalam terpaksa, tapi itu adalah jual beli yang sah, kan, jual beli yang sah. Kadang-kadang sebab adik-beradik, kan, adik-beradik kita jual, kita tak sanggup, macam saya lah, saya tak pandai berniaga pun. Jadi kalau nak jual barang tu, kalau kawan-kawan minta tolong untuk jual barang tu, kita malas lah nak ambil profit, malas nak ambil untung, jual modal je. Sebagai contoh, kita malu dekat kawan kita, kan. Padahal kita boleh jual barang dengan mengambil keuntungan, sebab itu tujuan perniagaan, untuk kita generate profit, kan. Kalau tak generate profit, itu bukan berniaga. Berniaga ni memang tujuan dia untuk kita untung. Tapi kita bersalah sebab dia tu adik-beradik kita, kawan kita dan sebagainya. Maka apakah boleh? Jawapan dia boleh, kan, boleh. Jual beli itu adalah sah. Apa dalilnya? Dalilnya ialah kerana Nabi SAW sendiri pernah beli unta Jabir, kan. Pernah beli unta Jabir. Jadi cerita dia macam ni, tuan-tuan. Sebab dalam kehidupan kita ni memang sentiasa ada perasaan tu, kan, perasaan serba salah, ni kawan kita, ni orang yang kita baik, dia satu orang yang ternama sebagai contoh, dia tokoh apa semua, menyebab kita jadi serba salah. Ini benda biasa dalam realiti kehidupan kita bermasyarakat. Jadi perkara yang macam ni pernah berlaku antara Nabi SAW dengan Jabir radhiyallahu anhu, yang mana Nabi ni beli unta Jabir, kan. Unta Jabir ni dia bukan unta yang sihat, kan, bukan unta yang fit, kan, untuk berjalan jauh, dia slow, kan. Unta ni problem. Jadi sebab unta ni dia bermasalah, jadi Jabir radhiyallahu anhu dia pun malu dengan Nabi, kan. Dia kata dalam hati dia dan diri dia, takkanlah dia nak jual unta ni dekat Nabi. Dah lah Nabi, kan, dia sangat respect, hormat Nabi. Lepas tu unta dia tu pula bukannya fit pun. Jadi unta dia lambat je. Jadi dia pun nak bagi percuma dekat Nabi, kan. Jabir nak bagi percuma dekat Nabi. Itu benda biasalah hubungan persahabatan, kan. Apatah lagi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ni baginda bagi tahu kepada Jabir, dia kata dia akan bayar, kan, harga unta tersebut. Dia nak bayar harga unta tersebut. Jadi Nabi ni walaupun unta tersebut ada apa ni kita kata tak boleh berjalan elok, tapi Nabi dengan sahabat ni dia jaga, kan. Dia tak mau terima secara percuma, kan. Nabi nak bayar. Macam kita lah. Kita pun kadang-kadang ada kawan kita, dia bagi hadiah kepada kita.
Kalau musim durian, bagi durian. Durian bukannya murah kan, mahal kan. 1 kilo kalau musangking tu berapa puluh ringgit 1 kilo, 80 ringgit sebagai contoh. Jadi dia bagi 2-3 biji itu dah berapa ratus harganya. Jadi kita bersalah. Kita kata tak apalah saya bayar. Dia kata tak dia nak bagi hadiah dekat kita. Itu sebagai contoh kan. Realiti kita dalam menjalinkan hubungan persahabatan. Jadi Nabi pun macam itulah. Nabi nak bayar kepada Jabir. Yang Jabir ni mati-mati tak mau duit daripada Nabi. Akhirnya akhirnya sebab Nabi insist juga nak bayar, Jabir ni jual dengan harga 1 uqiyah. Kan 1 uqiyah ni zaman dulu ni kalau kita nak buat anggaran ni dalam berapa puluh ringgit je. Kan? Berapa puluh ringgit je. Tengok nilai lah. Nilai semasa. Dalam 40 ringgit, 50 ringgit. Macam itulah lebih kurang. Jadi takkanlah jual unta dengan unta kita tahulah harga dia berapa ribu. Tapi tiba-tiba Jabir pun dia bersalah dengan Nabi, dia jual dengan harga yang sangat murah kan. Jadi Nabi pun bayar. Walaupun asalnya Jabir nak bagi free je kepada Nabi. Jadi lepas tu apa yang berlaku? Unta tadi bila dipukul unta tersebut, unta tadi jadi elok, jadi sihat, elok. Dia boleh berjalan, malah lebih laju daripada unta lain. Kan? Daripada dia tu tak boleh nak berjalan, dia masalah nak berjalan kaki unta tersebut, tiba-tiba dia boleh berjalan. Yang mana tak pernah ada unta yang boleh jalan cepat macam unta tersebut. Nah, itu antara mukjizat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir ni dia tak mau jual kan. Tapi apa yang berlakunya ialah kemudiannya bila dah sampai ke tempat destinasi itu, Nabi pulangkan balik unta tersebut, dan bukan saja Nabi pulangkan balik unta tersebut kepada Jabir kan, Nabi pulangkan balik duit tersebut kepada Jabir radhiyallahu anhu. Sebab Nabi, contoh bagus yang ada pada Nabi ni, dia tunjuk kepada kita ialah kita jangan ambil kesempatan kan? Jangan ambil kesempatan daripada kesusahan kawan-kawan kita. Dan peristiwa ini juga menjadi dalil bahawa kalau ada orang yang terpaksa jual barang dia dengan murah sebab dia terlalu perlukan duit sebagai contohnya, apakah sah jual beli tersebut? Jawapan dia sah. Sebab keterpaksaan itu bukanlah keterpaksaan yang termasuk dalam kategori batil kan. Keterpaksaan itu termasuk dalam kategori kita ni wa ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan. Kita tolong menolong 'alal birri wat taqwa, atas dasar kebajikan dan juga takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara itsmi wal 'udwan, dosa dan juga perbalahan, permusuhan. Jadi para fuqaha mengatakan bahawa walaupun penjual tu let's say dia kesempitan wang kan, dia terpaksa jual rumah dia. Rumah dia tu kalau market price sebagai contoh harganya 500,000, tapi sebab dia terdesak kan, dia nak cash, maka dia jual, dia kurang 100,000. Harganya 500,000 market price, lepas tu dia jual kepada kita 400,000. Dia kata tolonglah beli rumah dia. Dia kata dia terdesak dan dia sanggup turunkan harga 100,000 kan, daripada 500 dia turunkan harga 400,000. Yang penting dia boleh dapat cash dengan seberapa segera. Maka walaupun dia terpaksa kan, kalau dalam keadaan yang biasa, kalau dia tidak terpaksa, dia takkan jual rumah tersebut. Tapi dia terpaksa, maka dia perlukan cash, maka dia jual kepada kita dengan harga yang murah. Maka apakah sah jual beli itu? Jawapan dia sah, yang berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku antara Jabir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sah walaupun ada keterpaksaan? Para fuqaha mengatakan bahawa kerana dalam situasi itu sebenarnya kita juga bukan kita mengambil kesempatan, tapi kita telah menolong orang yang terpaksa tadi. Dia perlukan duit yang cepat. Kalau dia tak jual dengan harga yang murah, nanti rumah tersebut tidak laku ataupun dia lambat dapat wang, dan itu akan menambahkan lagi masalahnya. Maka untuk menyelesaikan masalah dia, untuk dapatkan duit dengan seberapa segera, maka dia jual dengan diskaun yang banyak sebagai contoh, dengan harga yang lebih murah. Maka itu menjadi hujah di sisi para ulama, termasuk peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jabir radhiyallahu anhu
untuk menunjukkan bahawa walaupun ada elemen keterpaksaan itu, tapi keterpaksaan itu tidaklah menjadikan jual beli itu sebagai batil. Jadi sidang hadirin mukminin sekarang 8.52, saya berhenti setakat itu untuk memberi peluang kepada sahabat-sahabat sekalian jikalau ada sebarang kemusykilan. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nak tanya, jual beli ni dia ada akad, maknanya kita beli, kita kata saya beli dan penjual kata dia jual kan. Jadi macam mana dengan orang kafe ataupun dengan macam apa ni supermarket kan, kita beli barang tu. Macam mana cara kita nak ni? Baik, wallahu a'lam. Memang jual beli ni dia ada akad. Akad ni kita kata contohnya ijab kabul kan. Si penjual ni kata saya jual barang ni dengan harga sekian-sekian. Kemudian si pembeli ni jawab kata saya beli barang ni dengan harga sekian-sekian. Baik, apa yang dia sebut sebagai lafaz akad tersebut, lafaz maknanya kita tuturkan, kita sebut. Itu adalah wajib di sisi mazhab Syafi'i. Wajib di sisi mazhab Syafi'i. Cuma pada zaman kita ini kita ada pelbagai masalah jikalau kita menguatkuasakan qaul tersebut dalam situasi kita. Sebagai contoh vending machine kan, ada mesin yang ada IT naik kotak yang anak-anak kita pergi beli, masukkan duit RM1 keluar kan. Itu pun tak ada, vending machine tu pun tak ada akad kan, tak ada akad jual beli. Mesin tu tak sebut pun aku jual kan, kalau mesin tu cakap aku jual lari habis orang. Jadi tak ada, kita masukkan duit apa ni, air tersebut keluar kan, berdentum dia jatuh dekat bawah tu. Jadi situasi ni kita di Malaysia kita telah berpindah sama ada kita sedar ataupun tidak kepada mazhab Hanafi kan, kepada mazhab Hanafi. Sebagaimana yang saya sebut dalam kuliah tadilah, kalau situasi di sekolah, kalau kita nak kuasakan pendapat qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, jual beli anak-anak kita yang kecil-kecil itu dekat sekolah dengan darjah 1, darjah 2 beli breakfast, beli time rehat apa semua lepas sukan tu tidak sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i sah selagi tidak ada penganiayaan kepada anak-anak itu. Itu contoh macam mana sama ada kita sedar ataupun tidak, kita sebenarnya dalam situasi tertentu kita aplikasikan mazhab Hanafi dalam kehidupan kita. Sama dengan lafaz akad jual beli tadi. Memanglah dalam bila kita pergi ke pasar, kita biasa dengar orang kata, saya jual, saya beli apa semua. Tetapi realiti kehidupan kita sekarang ni, kita macam Puan sebut tadilah, kita berurus niaga dengan orang bukan Islam yang tak ada pun amalan lafaz akad macam tu, ataupun dengan vending machine kan, mesin dengan ATM machine dan sebagainya, kita bayar dan sebagainya, macam-macam lah urusan kita hari ni yang mana tak ada lafaz akad tersebut. Maka kita hari ni kita telah banyak menggunakan mazhab lain seperti mazhab Hanafi. Sama sebagaimana kita bayar zakat fitrah setiap kali nak raya kan, bayar online. Itu semua kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh, dia kena dengan beras. Tetapi fatwa-fatwa dalam negara kita telah menggunakan pakai dalam mazhab lain seperti mazhab Hanafi dan sebagainya untuk mengatakan bahawa sah walaupun tidak mengikut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Dekat sini saya tengok ada soalan daripada Puan Yusrinawati. Ustaz, rumah tu kalau kita beli dalam pembinaan, kita tak buat lagi bayaran, dan rumah siap baru bayaran dibuat. Boleh ke macam tu Ustaz? Baik, wallahu a'lam. Memang asalnya, asal dan sepatutnya lah rumah yang belum dibina ataupun yang sedang dibina tak boleh dijual pada asalnya kan, sebab rumah tu belum lagi sempurna, kita pun tak tahu apa akan jadi dan sebagainya. Sebab dan kita tengok memang agama kita ni dia nak protect kan,
dia nak protect termasuk pembeli lah, sebab cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat apa yang jadi kepada pembeli apabila projek perumahan itu terbengkalai. Kan banyak kan kawan saya, klien saya dan sebagainya yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan isu-isu rumah terbengkalai. Kan setiap bulan kena bayar the loan, pinjaman perumahan, tapi rumahnya tak siap kan. Bukan sahaja lambat tetapi memang terhenti terus projek berkenaan. Jadi itu contoh yang boleh kita mudah untuk kita faham kenapa asalnya rumah itu perlu siap. Cuma masalah sekarang ini ialah kalau kita terlalu strict mensyaratkan rumah itu perlu siap terlebih dahulu barulah boleh dijual, itu akan menimbulkan masalah pula kepada developer, kepada pihak penjual kan. Dia nak cari duit di mana kalau tak boleh dijual. Dia juga perlukan duit permulaan kan, untuk diterima daripada bank. Sekurang-kurangnya dapat meringankan bebanan sebab segala kos yang terlibat semua tu perlukan wang. Maka dengan sebab itu datangnya pada zaman kita ini dalam Islamic Banking and Finance, kita boleh lihat ada akad-akad yang tertentu yang saya sebut seperti tadilah. Kalau dulu kita ada apa yang dipanggil sebagai al-bai' al-bai' bithamanin ajil kan, sebagai contoh, ataupun yang disebut sebagai musyarakah mutanafisah. Ini semua keluarlah istilah-istilah yang kemudian ini untuk mengimbangkan keadaan supaya pihak yang membina rumah juga tidak terbeban dengan bebanan keuangan yang teruk untuk membina rumah dan kemudian menjual kepada pembeli, dan pada masa yang sama untuk melindungi para pembeli tadi. Jadi itu bergantung kepada perjanjian. Jadi kita perlu lihat agreement antara penjual dengan pembeli, bagaimana mereka mencapai persetujuan dalam jual beli rumah berkenaan. Wallah. Seterusnya pada soalan pada Ania, bagaimana dengan pajakan pokok, kebun buah-buahan atau pajakan pokok kebun getah ke sawit ke? Baik. Berkenaan dengan pajakan ni, contohnya kebun kan. Kebun, pokok, kebun durian, macam-macam lah. Saya ingat masa di Terengganu dahulu, pantai itu dipajak. Sebab apa? Sebab pantai itu menjadi tempat penyu landing, penyu mendarat, dan mereka, penyu-penyu ni dia akan cari tempat yang sesuai untuk dia bertelur. Jadi saya sempatlah lihat macam mana pengusaha-pengusaha industri yang melibatkan telur-telur penyu semua ni, mereka memajak kawasan-kawasan pantai yang tertentu, dan pada musim penyu bertelur kita boleh lihat macam mana penyu datang, mendarat dan bertelur dan sebagainya. Baik, jadi tentang pajakan sebenarnya apa yang kita tahu bahawa kita tak boleh jual beli benda yang tak ada ataupun benda yang gharar, yang uncertain. Macam mana kita nak sewa ataupun kita nak bayar ataupun kita nak pajak sesuatu yang tidak pasti. Kita tak tahu buah tu berapa banyak. Jadi sama sebagaimana yang saya sebut tadi, di sisi mazhab Syafi'i memang tak boleh. Cuma kita hari ini kita banyak memakai qaul ataupun pendapat yang di luar daripada mazhab Syafi'i. Dalam kes pajakan tadi, walaupun kita kata buahnya pun tak ada lagi, kita pun tak tahu apa akan jadi pada buah tersebut. Banyak ke, sikit ke, nanti ada penyakit ke, nanti ada serangga ataupun binatang yang rosakkan buah tersebut. Tetapi atas beberapa dasar yang tertentu dalam fiqh muamalat, maka ianya dibenarkan. Cuma sebagaimana yang saya sebut tadi, itu bukan berdasarkan kepada qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tapi atas dasar maslahah dan juga untuk kepentingan semua pihak, termasuk orang yang terlibat dalam perniagaan, menjual buah-buahan dan sebagainya, maka kita mengambil pendapat-pendapat lain di luar daripada mazhab Syafi'i. Maka itu adalah sah. Cuma sebagaimana yang saya sebut, ia adalah sah bukan berdasarkan kepada mazhab Syafi'i, tapi berdasarkan kepada qaul daripada imam daripada mazhab lain. Wallahu a'lam.
Okay, soalan seterusnya pada Serina, bolehkah kita jual hadiah dari orang lain kerana lebih memerlukan wang tunai atau barang hadiah tersebut kita tak guna atau tak dapat dimanfaatkan? Baik, wallahu alam, jawapan dia boleh, sebab hadiah tersebut telah menjadi milik kita, kan. Bila namanya hadiah, maka hadiah tersebut bila kita dah terima dia jadi milik kita. Jadi terpulang kepada kita sama ada kita nak gunakan harta itu ataupun barang yang dihadiahkan itu ataupun kita nak jual hadiah tersebut. Cuma dari segi hubungan persahabatan, katalah yang menghadiahkan kepada kita itu adalah individu yang sangat rapat dengan kita, kan. Jadi kalau kemungkinan katalah let's say kalau dia tahu dia akan berkecil hati, maka pastikan bahawa kita jual tu dengan cara rahsia lah supaya tidak menyinggung hati kawan baik kita ataupun orang yang menghadiahkan itu yang ada hubungan yang sangat baik dengan kita. Tapi ada juga orang yang tak kisah pun, yang penting itu dapat bagi manfaat kepada kita. Kita tak suka boleh jual dan boleh manfaatkan daripada nilai hasil daripada jualan tersebut. Wallahu a'lam. Soalan pada Nora Zita. Kalau rumah nak jual, rumah tu bebas, boleh kita jual dengan Cina ke dengan harga yang tinggi? Wallahu alam, itu terpulang kepada kita. Kita nak jual kepada sesiapa pun itu terpulang kepada kita. Kan sebabnya ialah pada zaman Nabi SAW, Nabi juga berjual beli, bermuamalat dengan kaum Yahudi. Kalau kita ni orang Islam ni yang kita kata paling banyak permusuhan dengan orang Islam adalah orang Yahudi. Tapi Nabi menunjukkan contoh kepada kita bagaimana boleh kita bermuamalat dengan orang Yahudi sekalipun. Jadi tak ada masalah. Tuan-tuan nak beli, nak jual dengan orang Islam, dengan bukan Islam dan sebagai bangsa apa sekalipun, itu adalah keterbukaan dalam agama kita. Dan juga terpulang kepada tuan-tuan untuk jual, beli dengan harga yang murah, yang mahal, itu adalah budi bicara masing-masing. Cuma sebagaimana dalam kes-kes tertentu, contohnya dalam masalah negara Palestin sebagai contoh, ada fatwa yang mengharamkan penduduk Palestin daripada jual tanah mereka kepada kaum pendatang sebagai contoh. Itu adalah siasah syariah. Siasah syariah yang perlu dipatuhi fatwa tersebut untuk tidak menggadaikan negara Palestin. Jadi itu antara contoh yang boleh kita faham. Tapi secara umumnya tidak ada sebarang halangan sebab berdasarkan kepada contoh Nabi sendiri yang bertransaksi dan ada urusan jual beli, sewa dan sebagainya, gadai dan lain-lain dengan kaum Yahudi. Wallahu a'lam. Okay, baik Ustaz. Saya kira setakat itu sajalah soalan pada jemaah. Saya rasa dah tak ada soalan-soalan yang lain ya. Ada soalan lain lagi tak? Dah tak ada Ustaz ya. Saya rasa semua dah jelas Ustaz. Baik. Okey, baiklah kita bolehlah tutup Ustaz, tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan perkongsian ilmu. Semoga dapatlah kiranya kita diberikan penjelasan dan kefahaman bagi kita semua, dan Ustaz kita tutup dulu dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Marilah kita sama-sama berdoa pada pagi ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima olehmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum.